ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Ampun Tuanku, dengan penuh hormat dan ta'zimnya, Patik mewakili Jabatan Mufti Negeri Perlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli yang teramat mulia Tuanku berangkat ke majlis perasmian seminar fiqh bencana tahun 2022 pada hari ini. Sesungguhnya keberangkatan Duli yang teramat mulia Tuanku akan menambahkan seri lagi pada majlis hari ini. Ampun Tuanku, Patik memohon ampuni limpah perkenan Duli yang teramat mulia Tuanku untuk Patik menyampaikan sepatah dua kata pada hadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Hal Ehwal Agama Islam, Kebajikan dan Bantuan Bencana, Hubungan dan Kerjasama Sempadan. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan semua yang hadir. Pada hari ini kita ada tetamu yang hadir daripada berbagai-bagai agensi, termasuk daripada agensi luar. Ada daripada Terengganu, Jabatan Mufti Terengganu, saya dipahamkan 12 orang daripada Jabatan Mufti Terengganu. Ada daripada Jabatan Mufti Kedah, ada daripada agensi-agensi yang lain. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada panel-panel yang telah menyampaikan ucapan pada hari ini, termasuk sebahagian yang ada di depan saya, Profesor Madya, Datuk Dr. Ruzaimi selaku Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang akan memegang jawatan sebagai Rektor KUIPS, dan juga kepada semua ahli panel tadi pagi tadi, Datuk Zulkifli Al-Bakri, tetapi beliau terpaksa keluar bergerak awal kerana anaknya dalam keadaan yang tidak sihat. Terima kasih banyak. Kita semua tahu bahawasanya fiqh ataupun kita sebut fiqh di dalam istilah mudah kita lah, kita panggil fiqh, dia merupakan berhubung dengan ilmu bil ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fiqh ni ialah hukum hakam praktikal, syarak yang praktikal yang kita amalkan, amali yang dihasilkan daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Semayang, puasa, zakat, hukum hakam ibadat, hukum hakam muamalat. Ini fiqh. Kemudian kita ada satu keadaan di mana manusia menghadapi kerosakan, kemusnahan, terkorban dan seumpamanya yang kita panggil sebagai bencana, ataupun Arab sebut sebagai al-karithah, sebagai bencana, disaster yang membabitkan kematian, kerosakan. Hal-hal ini mungkin pada sebahagian negara ia sesuatu yang biasa berlaku, tapi negara kita alhamdulillah dengan rahmat Allah yang banyak, kita banyak selamat daripada terjadinya peristiwa-peristiwa yang menghancurkan. Kita sering membaca hal itu di dalam berita, tapi kita tak tengok dengan mata. Apabila berlaku banjir besar baru-baru ini, dan sebelum itu ialah COVID yang membabitkan ramai orang yang menjadi mangsa, walaupun itu fenomena yang berlaku di seluruh dunia, ia menyedarkan kita tentang apabila musibah datang, fiqh itu perlu kepada ijtihad ataupun perlu kepada
pengamalannya dalam konteks tersebut. Sebahagiannya tidak memerlukan ijtihad, ia sudah ada pun di situ. Bila COVID datang, kita perlis mengambil tindakan-tindakan yang awal sebelum negara lain ataupun sebelum negeri lain ataupun sebelum negara lain pun buat. Kita tutup Jumaat yang awal, yang negeri yang paling awal tutup Jumaat. Ketika itu kita menghadapi kritik daripada semua sudut. Kemudian diikuti dengan Kuwait, Singapura sama dengan kita ketika itu, Kuwait, dan kemudian baru beberapa hari Al-Azhar dan kemudian Saudi mengeluarkan pandangan yang sama. Banyak pandangan-pandangan hukum yang kita keluarkan menunjukkan bahawasanya keadaan bencana memerlukan satu ijtihad ataupun mungkin sudah ada di situ hukum yang kadang-kadang kita tidak memerhatikannya. Kita sudah lama ada fatwa di Perlis ni, kalau banjir boleh jamak salat di masjid. Cumanya buat ataupun tak buat dah. Dr. Ruzaimi duduk di Jordan, semua Jordan. Di Jordan salji je, semayang Zuhur dengan Asar jamak lah. Maghrib je, semayang Maghrib dengan Isya jamak. Hak duduk di rumah saja tak jamak lah. Ni pasal payah nak pi masjid. Kita sudah ada fatwa yang banyak, koleksi fatwa negeri ini yang memperkatakan tentang hal ini. Bila berlaku banjir besar baru-baru ni, banyak persoalan orang timbulkan. Boleh ke tak boleh makan makanan itu? Boleh ke tak boleh pergi ambil barang di kedai orang? Macam mana nak semayang dalam keadaan pakaian kotor yang seperti itu? Bolehkah dihimpunkan semayang apabila tempat dah tak ada? Bolehkah semayang atas perahu saja? Duduk atas perahu? Dan banyak persoalan. Ini memerlukan satu koleksi hukum yang dihimpunkan di bawah. Ia fiqh biasa, cuma dari segi klasifikasinya itu kita himpunkan dia di bawah satu tajuk fiqh bencana. Itu yang kita buat dan kita harap ini akan diikuti di negara ini, perbincangan ini di kalangan ahli-ahli akademik, supaya ia menjadi satu perbahasan yang boleh digunakan di dalam perbincangan-perbincangan. Kita jemput mereka yang berkaitan dengan hal ini, yang terbabit dalam pengurusan bencana. Nabi SAW, kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bagi tahu kepada Qabisah bin Mukhariq. Nabi kata, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi salasah. Wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak halal melainkan kepada tiga pihak. Satu, Nabi kata, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah. Satu orang yang mana dia menanggung bebanan untuk melunaskan perbalahan antara dua pihak. Dulu orang Arab, masalah diat atau pergaduhan, terpaksa nak damaikan dua pihak, perlukan duit. Nak pujuk pihak ni, jangan bergaduh. Nabi kata, fahallat lahul masalah hatta yusibaha, sehingga dia dapat selesaikan, summa yumsik, kemudian cukup setakat itu. Kemudian Nabi kata, rajulun asabathu jaihah, orang yang ditimpa bencana, ihtajat malahu, sehingga ditimpa rosak harta dia, fahallat lahul mas'alah, halal untuknya untuk berminta-minta, hatta yusiba qiwaman min aish atau sidadan min aish, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah hidupnya yang kena bencana banjir. Kenapa? Asal dalam Islam ni, Islam tak bagi minta-minta ke orang. Perangai berminta-minta ini Nabi tak benarkan, tapi Nabi kata untuk tiga ni boleh. Dia minta kerana dia ditimpa bencana. Memanglah dia mungkin senang dulu, ada bisnes, ada kedai. Bila kena bencana habis harta dia, Nabi kata dia boleh meminta-minta. Wa rajulun asabathu faqah, orang yang ditimpa kemiskinan,
sampai orang lain saksikan bahawasanya dia miskin. Ini Nabi kata fahalat lahul masyaallah hatta yusiba qiwaman min aish, sehingga dia dapat menyelesaikan urusan hidupnya. Kemudian Nabi kata kepada Qabisah, Nabi kata fama siwahun ya Qabisah, fama siwahum minal mas'alati ya Qabisah suhtan ya'kulu sahibuha suhta. Wahai Qabisah, selain daripada tiga ni, makan yang haram tuan dia, makan yang haram. Maksudnya Nabi memperkatakan ada keadaan-keadaan yang getir memerlukan hukum yang tersendiri. Pernah di dalam sunnah Nabi SAW tak bagi orang yang buat korban ini untuk simpan daging lebih daripada 3 hari. Semua kita tahu hadis itu. Nabi kata man dhaha minkum fala yusbihan ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'. Siapa yang korban, jangan sampai lepas 3 hari masih ada lagi daging tu di rumah dia. Bila mari tahun yang berikutnya, sahabat kata, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi. Wahai Rasulullah, kita kena buat macam tahun lepas ke? Jangan duk simpan daging lebih daripada 3 hari. Nabi kata kulu wa at'imu wa dakhiru, makan, bagi orang makan, simpan, tak apa. Nabi kata fa inna dhalika al-'am kana bin nasi jahd fa aradtu an tu'inu fiha. Karena tahun itu, kata Nabi, orang susah tahun lepas, aku mau kamu tolong. Jadi ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis seperti ini menunjukkan kepada kita dalam situasi yang tertentu ia memerlukan fiqh yang tersendiri. Saya kebetulan hadiri satu perbincangan di kalangan golongan agama dan juga saintis, bincang tentang istihalah, tentang chemical transform, sifat yang bahan yang bertukar, yang mana boleh kita anggap dia sebagai status bahan baru dan tak dihukum dengan status yang lama. Banyaklah bahan-bahan dalam perubatan kita yang dulu mungkin daripada khinzir, daripada apa, kemudian berlaku transform, sehingga transform itu menyebabkan dia telah berubah sifat dia, segi chemicalnya dan sifatnya. Jadi siapa yang tahu perubahan itu? Yang tahu ialah saintis. Jadi adalah orang agama duk bercakap, duk tanya, ni nak tanya ni, DNA dia berubah ke tak ni? Kalau DNA dia ada, kita tak boleh benarkan. Saya 2-3 orang duk sebut tu, saya pun ambil mikrofon, saya kata, ustaz ni tahu tera mana DNA ni? Yang tahu tentang DNA ni saintis. Siapa dia yang kata kena syarat berubah, kena hilang DNA? Darah kijang bertukar menjadi kasturi, hilangkah DNA dia? Kalau dia trace, dia tetap tahu darah kijang. Kalau nak kira kaedah hak kita nak kata kena hilang DNA itu, siapa kata kaedah tu? Ulama dulu. Sama ada dalil aliran terbuka seperti Asy-Syaukani, Ibn Taimiyah, sebelum itu Ibn Qayyim dan ramai ulama-ulama di kalangan Ahnaf dan sebahagian ulama yang mungkin ketat. Mereka bincangkan masalah istihalah tamah, naqisah, istihalah yang sempurna, yang tak sempurna. Mereka bukan tahu bahas sampai masuk ke dalam amal. Pada zahirnya berubah sifat, berubah. Anggur menjadi arak, dia kira arak. Arak berubah menjadi cuka, hukumnya cuka. Najis jadi pokok pisang, naik pokok pisang, hukumnya buah pisang, tak panggil buah pisang najis. Itu yang dulu punya lah, klasikal punya contoh. Kita pada zaman manusia dalam keadaan susah, satu, pada zaman umat Islam tidak menjadi pengeluar, orang yang keluar
vaksin kita, komplain kita apa ke apa, makanan ubat ke, tetap kita bukan pengeluar, orang lain yang pengeluar. Negara-negara lain yang mengeluar, negara orang Islam tidak mengeluarkan. Ubat yang kita duk komplain haram ke apa, kita hanya boleh mampu komplain ubat orang. Kita tak mampu mengeluarkan bahan kita sendiri. Kemudian kita buat fiqh yang payah supaya orang bagi tak boleh guna. Patutnya dah tak boleh buat keluar. Fiqh itu, fatwa itu sifatnya memudahkan kepada orang, tapi memayahkan. Tadi rukhsah dan azimah tadi. Rukhsah untuk orang awam, azimah untuk ahli fatwa. Ahli fatwa misalnya dia akan ambil, kita tengok pengamalan dia jadi ketat, kita tengok dia ni nampak cakap macam longgang, tapi dia sendiri tak mau, sebab azimah untuk dia, rukhsah untuk orang. Ini azimah untuk orang, rukhsah untuk kita. Kalau tengok sebahagian orang yang keluarkan fatwa, dia punya kehidupan sangat mudah, orang punya jadi payah. Dia kata kalau kita bagi fatwa mudah kat mereka jadi memudah-mudah, kata. Ubat tak ada, bahan ganti tak ada, kita keluarkan fatwa-fatwa yang payah. Saya nak cerita sebab itu, hal ini ketika orang Islam lemah, tak mampu, ruang fatwa sepatutnya lebih luas. Kalau kita dah mampu dan ada alternatif yang banyak, tak apalah. Ni saya cerita keluar tajuk sikit lah, tapi tentang hal ini, tentang fiqh ni, yang perlu untuk orang Islam memahami konteks hidup kita hari ini. Cumanya ada al-amr idza dhaqa ittasa' dalam fiqh. Urusan itu apabila dah jadi sempit, dia meluas, dia luas sendiri. Cumanya ada benda yang membabitkan antara kita dengan Tuhan, ada antara kita dengan manusia. Tadi saya tak tahu sebut ke tak. Jadi fuqaha bincang, kalau kita ambil barang orang masa banjir macam ni, dah pas kita dah ada duit, kena gantilah, kena dhaman lah. Pasal kita ada duit, dah ambil makan barang dia, masa kita makan tu darurat, kita dhaman, kita bayarlah balik. Macam tadi tak boleh lah yang lapar perut tengok-tengok, oi handphone pun okey ke, tiba handphone sekali, tak boleh lah. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurah itu diukur dengan kadarnya. Dan ini semua memerlukan fiqh yang seperti ini, dan inilah tujuan kita menganjurkan fiqh bencana ini. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan menyumbang pada hari ini, supaya ia bukan berakhir di sini, terus menjadi wacana dalam negara ini, supaya dibincangkan tentang bencana dan hukum hakam kenainan. Tadi saya ingat, tadi saya tengok ada puting beliung ke apa di Kedah kan, di Bukit Kayu Hitam ke apa, yang banyak. Dan ini juga ialah hal-hal yang seperti ini memerlukan ahli-ahli agama melihat pada dimensi yang luas, dan kita berusaha insya-Allah di Perlis ni dengan ahli-ahli fatwanya, dengan MAIPS, sebuah kepimpinan duli yang tak mulia Tunku Raja Muda, mendahului fiqh yang memudahkan urusan muamalat. Insya-Allah kita cuba mencari wajah yang memudahkan. Cuma kami di Perlis ni ibadat di street sikit. Ibadat kita tak keluar daripada nas, kita ada dalam nas. Siapa nak buat hal lain tak apa, dia buat hak dia, tapi dia main tang Perlis, dia tengok yang tu lah kan. Setiap orang dengan setiap negeri dengan pendekatannya yang tersendiri. Ampun tuanku, demikian sembah ucapan patik. Sekali lagi bagi pihak majlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli yang teramat mulia tuanku berangkat ke majlis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku.